Selamat lemai serta merita bebasan ngagi semua. Aku si Matawil dekat bulan kita buat buletin ukas bagi Iban. Batang berita. Perintah Besar ngagak pemutus dekat meri kredit e-tunai RM100 ngagak semua rakyat besar tuai di Menuatu tik berpenatai pemisik nak lebih hari RM100,000 setahun. Menteri Besar Dato' Seri Anwar Ibrahim ada bantunya dekat mai pengelantang ngagak lebih 10 juta rakyat Malaysia yang kaum B40 ngau M40 ati diungkap ke ngau belanja urang RM1 bilion. Ia madah inisiatifnya digagak berpunari medap pemujur ngau empas besar program e-tunai ke digagak seberatu ungkau raban nebia. Pelaksanaan program e-Belia Rahmah bukan sahaja memanfaatkan 2 juta belia, malah membantu sektor perniagaan menjana pendapatan mereka di samping membina sebuah masyarakat cashless. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Ia mantai ke berita gaganya maya Majlis Peluncuran Ekonomi Madani memperkasa rakyat di Kuala Lumpur hari 4. Kelimpah harinya Dato' Seri Anwar Mada perintah megabisi ngungkup ke pemberi khas RM300 ngagi orang kerja perintah grade 56 ke baru alai pansi berkawal gaji ngau elawen rabanya digagak. Aku ia pemberi RM200 megabisi diungkup ke ngagai orang udah pincen gawa, pincen gerempong wang turut pekerja pengawal KWSP, pincen pilih engau ke bedau nerima pincen, veteran ke bisi pincen serta veteran ke endak berpincen. Bantuan khas ini akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam termasuk latihan kontrak serta lebih 1 juta pesara. Ia ngoyak harap ke pemberi khasnya dekat merangsang agi orang gawa perintah, nyukon juluati perintah dan kebang ekonomi madani ke baru serta beri servis gawa ke pemadu mana. Beritahu Dato', Sarawak majak ke Singkang ngelawa pemansang nyerumbak ramai jaku Sarawak maju makmur. Sapi Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Ali Hassan Mada bak perintah penyerakup Sarawak dia tu benuang bajalai keengkeman menjadi kejuluatinya ketika bisi rakyat pupu bangsa engau jalai pengharap. Aku ia bak konteks Malaysia melebih ke dikembuan Sarawak nyak mesti diadu mana ngami kemenua tu boleh ditempat berpelasar ke penyerakup engau pengelantang rakyat Mayu. Ia berjaku munyinya maya Majlis Tilawah Al-Quran dengan Sita Limbang ati berambai kejaku perpaduan teras Malaysia Madani di Lawas hari 2. Keseratu berita di Serian. Bala Kegawa maya pengerami nyambut 60 tahun Sarawak Merdeka berpelilian Serian dirami bak sebengkah pengerami makin lemah hari 3 tu tadi. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandian Sarawak kemegak penyandi yang penemu program pengerami 60 tahun Sarawak Merdeka dengan Sita Serian Dato' Roland Saga Wiin bisi datang menjadi ke pengeraminya. Dikenal ngerica pengeraminya bala mayu ke bisi datai bila dipandang ke ngau video program pengerami 60 tahun Sarawak Merdeka ke dirikut berengkah hari 8 Julai nyentuh 16 Julai 2023. Ke penemu mayu serianya disita pemadu lama alai ngatur pengerami atau ianya 9 hari berunggu kemungkur 3 itik sita ianya sita serian terbeduk ngau siburan kelimpah pelilih mit balai ringin. Pengerami lemahnya belah dikenal ngerami ex-resident sita serian selama jati Yanjah ke dia tu udah mindah gawaknya di sapi sekretari mendam UPS Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak. Berita diteruskan ngau Perintah Negeri itu bersetuju dengan program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 buat Sarawak berengkah 26 Julai nyentuh 31 Disember tahun tu. Sapiak Menteri Bah UPS Premier Sarawak orang gawa immigration ngau mata projek Dato' Gerawa Gala Mada. Batang tujuh program tu ianya dikenal nentu ke orang menua bukai tamat nadai pembenar parti ke bisi di Sarawak nyadi orang kerja ti bisi pembenar gawa. Aku ia semua parti ngau pengaji ke dekat ngambil bagi buat programnya dipinta datai bertemu ngau UPS Immigration Malaysia ngau UPS orang gawa di Sarawak. Parti ti dikemendar ke diregister about program RTK 2.0 ianya sidak ke bisi ngerja penyala kena tau ke sebedau 31 Disember 2022 bak section 6-1-C Akta Immigration 1959-63 ianya tamat engau diau bak menuatu nadai pas section 15-1-C
Akta Immigration 1959-63 ianya diau ngelui ari patut ngau atur 39(B Peraturan Immigration 1963 ianya hendak ni dia atur pas ngau timpuh dokumen berjalai habis nadai 6 bulan. Yang madah keperkaranya dengan penerang media tidak dipansui ke UPS Sapit Menteri, UPS Premier Sarawak, Orang Gawak, Immigration, ngau matau peruji hari 3. Kelimpahannya ia madah, pengaji di ngagak pengawal bersektor 3D, ianya dangerous, difficult and dirty. Di kemendar ngambil parti lalu diregister sidaknya di pekerja dalam tipu RTK 2.0. Penerang media nyak megak madah ke sektor ke di Sengkawang bak program RTK 2.0 tu ianya sektor kilang, ladang bertanam bertupik, servis, ngali, ngau kuari serta ama rumah. Agi dampung isi berita. Pegawai nyerungkai pengulih kerban api Meruan, kedigagak Perintah Sarawak majak diperjalai ke bak tuju ngerumban juluk ati Bekaul Kuasa Gadong. Atau belah digagak seririh ngau plan pemansang udara COVID-19 PCDS 2030 tik nempak pemeruan rampak menua. Kesekali itu pemerintah unit komunikasi Aun Sarawak UKAS bisik ngerandau mensiam ayu di Kuching berkaul ngau penemu sidak senentang pengawal Perintah Sarawaknya. Ba Azizah Alwi, pengawal kedigagak Sarawaknya siti cara ke praktikal serta ndak ngerugak rampak menua. Okey, pada pendapat kami, penerokaan Sarawak dalam industri bahan api mampan tu dilihat sebagai salah satu kaedah yang cukup praktikal dan mesra alam sekitar. Di sampingnya, juga boleh membantu kita dalam menggunakan mod pengangkutan awam yang lebih mudah dan melepaskan karbon monoksida yang lebih tinggi. Sebab dengan penggunaan SAF tu, 80% daripada karbon monoksida yang boleh di-reduce lah. So kami rasa benda tu sangat praktikal walaupun Sarawak belum lagi maju dalam industri SAF dan masih dalam peringkat penerokaan je. Tapi kami rasa di masa akan datang kita boleh menjadi sebuah negara yang membangunlah. Bak penemu Nuzuluddin Abdul Razak, pengawal ngendak Sustainable Aviation Fuel SAF, beri ubah bersaing dengan ekonomi gadong menua. Penggunaan SAF sangat memberi implikasi yang cukup besar kepada sesebuah negara yang mengamalkan dasar ekonomi hijau dan dunia juga bergerak ke arah itu dalam memastikan langkah mitigasi itu dapat dilaksanakan untuk mengawal climate change. Dan apa yang dilaksanakan oleh Sarawak ini dalam tempoh 10 tahun dan 20 tahun akan datang akan membawa perubahan cukup besar. Bukan sahaja boleh mengurangkan karbon dalam negara, tetapi juga boleh meningkatkan kapasiti tenaga hijau dalam negara dan seterusnya akan membentuk satu ekosistem yang lebih selamat dan tidak lagi bergantung kepada tenaga seperti oil dan gas, dan kita boleh kepada tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga angin, solar, elektrik dan khususnya kepada SAF ini juga. Kelimpah seduai Zahid Ahmad Zaki megak mada guna SAF ukai seminat pulai penguntung agai mensia aja tang megak besar reting agai pengelikun rampak menua. Inisiatif Kerajaan Sarawak dalam menerokai bahan api penerbangan mampan SAF dilihat sebagai satu usaha ataupun inisiatif yang sangat baik kerana ia membantu dalam menjaga alam sekitar. Manfaat yang diterima bukan sahaja kepada manusia tetapi bumi secara keseluruhannya, termasuk alam sekitar, flora dan fauna dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, ia juga membantu dalam meningkatkan kualiti hidup manusia sejagat. Justru kita sangat menyokong usaha Kerajaan Sarawak dalam menuju ke arah dunia ataupun negeri yang mengamalkan tenaga hijau. Sesungguhnya ia akan membantu untuk memberi manfaat kepada manusia dan bumi secara keseluruhannya. Nak kat tu dulu buletin UKAS Iban nama itu boleh aku Sima Tawil. Berita kasih lagi tu ada dengan semua laman media UKAS yang kaum bak portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Ke penghujung buletin UKAS lama itu kita mendak video VC Premier 2030 Smart City Sarawak. UKAS #berkongsi penerangan keaman. Selamat malam. VC Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk bandar pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan ibu negeri Sarawak pada masa hadapan.
Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.